Dalam klimaks peperangan Wano, kita dikejutkan dengan kemunculan Sun God Nika, iaitu awakening form daripada hero kita Monkey D. Luffy. Setelah dikalahkan sebanyak 3 kali, Luffy bangkit buat kali yang terakhir untuk menghumbankan Kaido ke dalam tanah. Serangan terkuatnya yang bernama Bajran Gun akhirnya berjaya menewaskan Kaido, lantas membebaskan seluruh Wano sesuai dengan gelaran yang diberikan kepadanya, The Warrior of Liberation. Setelah Kaido dikalahkan dan Wano berakhir, Oda secara tiba-tiba mengumumkan yang dia akan mengambil 1 bulan break, yang mana selepas break itu dia akan memulakan the final saga for One Piece. Guys, terlalu banyak momen-momen dahsyat yang dah pun berlaku tahun lepas dan juga pada tahun ini, dan banyak top tier karakter yang Oda telah perlihatkan kekuatannya satu persatu. Dalam chapter 1060, kita dikejutkan dengan kehancuran Pulau Lulusia akibat daripada serangan Im Sama. Shanks pula menunjukkan Hao Shokuhaki yang sangat dahsyat bersama-sama dengan teknik Divine Departure yang diajar daripada tok gurunya Goldie Roger. Garp menghancurkan sebahagian Hachinosu dengan serangan Galaxy Impact. Di Pulau Egghead tidak kurang hebatnya yang mana Kizaru bertarung dengan Gear 5 Luffy, dan dalam latest chapter 1094, salah seorang Gorosei iaitu Senjay Garcia Saturn telah menunjukkan kuasa yang sangat-sangat misteri dan dahsyat. Dalam banyak momen ini, aku tertarik dengan satu benda, iaitu di penghujung chapter 1089, yang mana selepas Garp ditewaskan oleh Blackbeard Pirates, narrator ada mengumumkan yang Garp dianggap hilang dan juga memberitahu kita pembaca akan ada peristiwa besar di Egghead sana. So guys, this is the video. Dalam video kali ini, aku akan memberitahu segala benda yang akan berlaku dalam Egghead selepas ini, dan aku percaya peristiwa besar yang akan berlaku di Egghead bakal menggoncang dunia, dan aku berani mengatakan this event is far more impactful dan lebih epic dari peperangan Marineford yang kita tonton 13 tahun yang lalu. So let's proceed with the theory. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Finally guys, finally another theory video. Kepada mereka yang terlupa ataupun tak tahu, sebenarnya tahun lepas aku ada cakap kalau WeBro ni hit 5,600 subscribers, aku akan buat satu lagi video teori special. So WeBro dah pun hit nombor tersebut, dan aku rasa ramai One Piece fan tahu kot yang nombor ni memang sangat-sangat meaningful. Ia adalah jumlah Straw Hat Grand Fleet sebelum Arc Wano. Okay, 5 dan 6 juga membawa maksud Gomu, which is Luffy itu sendiri. Sebab itulah ramai predict yang bounty dia dekat hujung nanti akan jadi 5.6 billion. Okay, yang tu tak penting. Kita berbalik kepada video kali ni. Bagi aku sangat-sangat special sebab selalunya bila aku buat teori video, aku banyak menggunakan reference daripada tempat lain. Contoh macam video-video dekat YouTube, discussion dekat Reddit, dekat Twitter and so on. Tapi untuk video kali ini, aku boleh kata 90% adalah hasil daripada idea aku sendiri, hasil daripada pendapat aku sendiri, apa yang aku rasa, firasat aku, apa yang akan jadi dekat Arc Egghead lepas ni. Serius guys, aku kata macam tengah sebelum nak tidur tu tiba-tiba terfikir, Dragon Genie tengah nak mandi tu tiba-tiba Kuma tak pergi sini. Serius aku cakap, ini kebanyakannya datang daripada idea kepala otak aku sendiri. Okay,
So korang kena tengok video ni. Sebelum korang tengok video ni, aku ada 2 pengumuman guys. Tengok melalut 2 pengumuman yang mana first aku akan buat giveaway untuk video kali ni. Kalau korang nak menang giveaway, korang kena komen dekat video ni apa yang korang rasa akan berlaku dekat Egghead lepas ni. Tak kisahlah korang nak komen 1 ke, komen 2 benda ke, komen 3 benda ke, and tak kisahlah prediction korang tu betul ataupun salah. Aku akan just pilih secara random. Korang akan masuk dalam wheel spinner nanti untuk kita spin dan tengok siapa pemenangnya. Okay, so guys, jangan lupa komen. Satu lagi announcement adalah aku nak korang, kalau ada yang tak tahu, aku dan beberapa YouTuber anime lain, kita ada buat channel baru which is channel Aniverse, dan channel ini memerlukan support korang. So please share, like dan subscribe channel Aniverse ni supaya we can continue this project. Dan untuk bulan ini pun special juga, ada giveaway daripada Aniverse. Macam mana nak menang? Korang pergi dekat video latest Aniverse, korang dengar arahan dekat hujung video, dia akan bagi tahu. So korang ikutlah arahan tu. Hadiah pun menarik juga. So ada 2 giveaway yang korang boleh menang. Okay, so itu saja daripada aku. Lupa nak cakap, video ni direkod pada hari Ahad. Sekarang ni hari Ahad. Aku tak tahu bila video ni akan dipost sebab aku rasa editing mesti lama. Mungkin by the time aku post ni, spoiler dah pun keluar dan chapter mungkin dah keluar. Aku harap aku sempatlah edit sebelum chapter keluar. Kita tengok macam mana. Right? So itu saja guys. Enjoy the video. Pada penghujung chapter 1094, panel berakhir dengan Bonnie yang menikam badan Saturn kerana geram teringatkan apa yang telah dilakukan terhadap ayahnya, Kuma. Jadi, chapter seterusnya, aku percaya yang Saturn akan membalas balik. Namun, serangan Saturn akan dilindungi oleh Vinsmoke Sanji. Kita pun tahu, Sanji kalau ada perempuan, kekuatan dia lagi hebat daripada Emperor. Scene akan beralih kepada pertarungan antara Roronoa Zoro dan juga Rob Lucci. Aku percaya Rob Lucci akan ditewaskan oleh Zoro eventually. Sementara Luffy masih dalam keadaan tidak sedar, Straw Hat Pirates yang lain akan cuba bermati-matian melindungi Dr. Vegapunk dalam masa yang terdekat ini. Kita juga akan diperlihatkan memori yang telah dilihat oleh Bonnie tentang ayahnya dan juga Vegapunk. Finally, kita akan tahu apakah sebab Vegapunk melakukan eksperimen terhadap Bartholomew Kuma. Aku percaya Vegapunk sebenarnya diugut oleh Gorosei untuk melakukan eksperimen ini, tetapi Kuma menyuruh Vegapunk untuk melakukannya juga kerana ingin melindungi nyawa kawannya. Chapter yang menunjukkan flashback Kuma ini pastinya akan menjadi chapter yang sangat-sangat sedih untuk dibaca. Cakap tentang Kuma, kita tahu yang baru-baru ini di Marijoa, Kuma telah terlepas daripada Fleet Admiral Akainu. Kita semua menyangkakan yang Kuma ingin ke Marijoa untuk menentang world government. Namun bagi aku, ini sebenarnya hanyalah red herring, hanyalah satu tipu helah daripada Oda, yang mana direction sebenar Kuma bukanlah ke Marijoa, sebaliknya ke Pulau Egghead. Selepas Kuma diselamatkan, dia telah dibawa oleh Revolutionary Army yang lain ke Kamabaka Kingdom, iaitu pulau yang berada dekat Paradise. Jadi, the fastest way untuk pergi ke New World adalah dengan melalui Marijoa. Kuma tidak memilih jalan Fishman Island kerana baginya jalan yang paling ringkas namun paling bahaya adalah dengan memanjat Marijoa. Dalam chapter 1092, kalau kita perhatikan dekat sini, setelah Kuma terlepas daripada Akainu, Akainu ada bermonolog tentang ke manakah Kuma akan pergi. Dalam masa yang sama, Akainu teringatkan perbualannya dengan Jewelry Bonnie. Scene juga terus beralih ke Pulau Egghead. Bagi aku, ini adalah hint daripada Oda yang mana Kuma akan pergi ke Egghead Island untuk menyelamatkan anaknya Jewelry Bonnie. Kuma merasakan yang anaknya dalam bahaya dan dia juga tahu yang dia telah pun mengabaikan anaknya selama beberapa tahun. Selain itu, dia juga perlu melindungi sahabat baiknya Dr. Vegapunk. Jadi, bagi aku sangat logik untuk Kuma pergi ke Egghead dan berhadapan dengan Gorosei. Malangnya, aku merasakan yang Bartholomew Kuma akan mati melindungi anaknya Jewelry Bonnie.
Ini sebenarnya lebih kepada harapan aku. Sebab apa? Sebab aku tahu Oda memang tak berani nak bunuh karakter penting. Tapi for the sake of emotional stakes, pada aku Kuma harus dibunuh. Sebelum aku terlupa, kita juga akan mendapat sedikit plot twist yang mana Bonnie bukanlah wanita dewasa. Sebaliknya masih lagi kanak-kanak. Dalam chapter yang lain, setelah Luffy pulih daripada kepenatan yang dia lalui, dia kembali mengaktifkan Gear 5. Admiral Kizaru ternyata masih belum tewas dan juga akan bangkit untuk berlawan dengan Luffy sekali lagi. Berkemungkinan besar kita akan nampak kuasa Awakening Logia daripada Kizaru, dan kuasa Awakening ini akan diterangkan oleh Dr. Vegapunk. Kali ini Straw Hat Pirates akan dibantu oleh ancient robot yang hidup beratus tahun yang lalu. Kerana apa? Ini mungkin kesan daripada bunyi Drums of Liberation yang dikeluarkan oleh Gear 5 Luffy. Saat Sanjay Garcia Saturn melihat ancient robot tersebut, pastinya dia akan terkejut, dan pada masa yang sama dia mungkin akan menyebut nama robot tersebut. Kemungkinan besar juga kita akan nampak sedikit flashback tentang Void Century daripada perspektif Saturn. Boleh jadi dia akan menyebut nama robot ini dan juga nama-nama seperti Nika, Lily dan juga Joy Boy. Aku percaya yang Kizaru akhirnya akan ditumpaskan oleh Luffy, namun secara tiba-tiba kita dikejutkan dengan kemunculan Blackbeard Pirates. Rupa-rupanya Blackbeard membawa Monkey D. Garp sebagai tebusan kerana Blackbeard menginginkan kepintaran Dr. Vegapunk. Jadi kebanyakan Marine seperti Vice Admiral tidak dapat membuat apa-apa kerana takut kehilangan hero mereka, Garp. Situasi menjadi lebih rumit untuk Straw Hat Pirates yang mana mereka perlu berlawan dengan Marine dan juga Blackbeard Pirates serentak untuk menyelamatkan nyawa Dr. Vegapunk. Pada saat itu, Luffy sekali lagi kehilangan Gear 5 dan nampak tidak bermaya. Zoro dan Sanji sudah kelihatan kepenatan. Blackbeard masih dengan gelak tawanya di saat pihak Straw Hats nampak tiada daya, tiada harapan. Di situlah munculnya satu sosok tubuh yang bernama Monkey D. Dragon. Dragon akan muncul pada chapter 1100, iaitu genap 1000 chapter selepas dia menyelamatkan Luffy daripada Smoker dalam chapter 100 yang bertajuk The Legendary Begins. Kali ini pula dia akan menyelamatkan anaknya daripada Saturn dan juga Blackbeard Pirates. Bukan sahaja Dragon, malah Sabo, Karasu, Molly dan komander-komander Revo yang lain akan turut membantu. Pada saat inilah kita akan melihat kuasa sebenar The Most Wanted Man in the World. Di sini jugalah kita akan melihat Bounty Dragon. Prediction aku mungkin Bounty Dragon sekitar 5 billion berry. Sebelum aku terlupa, kenapa aku agak yakin yang Dragon akan muncul pada chapter 1100, kita perlu akur yang Oda sangat suka bermain dengan numbers dan juga wordplay. Milestone chapter seperti chapter 100, 500, 700, 1000, kesemuanya mempunyai event-event yang sangat penting ataupun a very high moments. Jadi pada aku, kemunculan Dragon dalam chapter 1100 akan menjadi satu lagi momen yang tidak akan dilupakan oleh One Piece fans. Dragon akan membunuh Saturn dan menyelamatkan ayahnya Garp daripada Blackbeard Pirates. Ini akan menjadi kekalahan pertama untuk pihak Marine dan World Government. This will be the official declaration of war from the Revolutionary Army. Sewaktu Marine ditumpaskan, Egghead pula mendapat tinjauan daripada Big News Morgan. Vivi finally akan reunite bersama-sama Straw Hat Pirates, dan pastinya Big News Morgan akan menceritakan peristiwa Egghead ini kepada seluruh dunia. Inilah kisah The Egghead Incident yang dah diforeshadowkan dalam chapter 1089. Dalam epilog arc Egghead ini, kita akan nampak perbualan antara Dragon, Luffy dan juga Garp buat pertama kali. Namun
Luffy pastinya lebih gembira apabila dapat berjumpa dengan Sabo sekali lagi, dan Revolutionary Army akan memberitahu Straw Hat tentang hasrat mereka untuk menjatuhkan world government. Luffy pula memberitahu yang mereka akan pergi ke Elbaf bersama-sama dengan Vivi. Seperti yang kita tahu, Straw Hat hanya memerlukan satu lagi rod poneglyph untuk sampai ke Laugh-Tale. Sabo pula akan memberitahu Vivi dan Luffy tentang pesanan terakhir King Cobra, yang mana keluarga Nefertari juga adalah sebahagian daripada D Family dan nama penuh Vivi adalah Nefertari D Vivi. Blackbeard seperti biasa akan melarikan diri sekali lagi. Untuk outcome Vegapunk, berkemungkinan besar dia akan mati dalam arc kali ini, kerana benda ini telah pun di-foreshadowkan oleh Shaka dalam perbualannya dengan Dragon. Cakap pasal perbualan ini, mungkin kita akan tahu apa yang diberitahu oleh Shaka ataupun Vegapunk kepada Dragon. Kalau Vegapunk tak mati, dia akan dilindungi oleh Rainbow Army dan mungkin dia akan mencipta weapon-weapon untuk final war nanti. Segala event-event yang telah aku listkan sebentar tadi berpandukan kepada perangai Oda, yang mana ada masanya dia akan menggabungkan apa-apa yang berlaku dalam pulau itu sendiri dan juga apa-apa yang berlaku dekat dunia luar. Jadi untuk prediction kali ini, aku percaya yang Oda akan menggabungkan kedua alur cerita ini, alur cerita Revo Army dan juga Straw Hat Pirates dan juga 8-Head. Dan aku percaya by the time 8-Head habis, 8-Head akan menjadi arc paling hebat, paling best dalam One Piece setakat ini.